Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan atas pertemuan kita pada pagi ini. Dan mudah-mudahan kita menikmati nikmat iman, nikmat Islam kita, dan kesihatan tubuh badan yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu nikmat yang besar untuk kita dapat melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung kembali tentang penafsiran secara penafsiran ayat daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan telah kita sampai pada muka surat 93. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhi perkara yang melalaikan. Al-Ata' meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia bermaksud menjauhkan diri daripada syirik. Menurut Al-Hasan, iaitu menjauhkan diri daripada maksiat. Az-Zujaj pula berkata, iaitu menjauhkan daripada semua perkara batil atau karut, sia-sia sudut perkataan dan perbuatan. Jadi orang-orang yang memelihara diri daripada benda yang sia-sia, penafsiran itu membawa maksud antaranya adalah menjauhkan diri daripada perkara yang batil, menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia, sama ada daripada sudut perbuatan ataupun perkataan. Jadi antara lain mereka meninggalkan dan menjauhi segala perkara yang diharamkan dan ditegah, serta ia meliputi perkara yang dibenci di sisi syariat, atau juga merangkumi perkara makruh atau perkara yang diharuskan di sisi syarak tetapi tidak ada kebaikan kepadanya. Jadi maksud menjauhkan diri daripada perkara yang tidak ada faedah, perkara yang lalai, yang sia-sia, adalah perkara yang merangkumi yang makruh. Yang makruh pun ditinggalkan, walaupun definisi makruh itu orang yang melakukan tidak dianggap berdosa, tetapi yang lebih utama adalah meninggalkan perkara tersebut kerana tidak ada kebaikan daripada melakukan perkara itu. Juga kadang-kadang ada perkara-perkara harus tetapi juga ditinggalkan kerananya, kerana perkara itu tidak ada kebaikan pada mereka. Baik, dan ini mengikut setiap orang lah, kan. Harus tu macam mana? Contohnya makan. Makan tu harus. Kadang-kadang harus itu jadi baik, makan yang berkadar. Tetapi bila makan yang berlebihan jadi tidak baik, maka itu harus yang ditinggalkan. Itu maksud dia. Baik, kemudian seterusnya juga perkara yang tidak diperlukan oleh manusia dan manusia tidak memerlukannya. Seperti kita kalau dalam sudut perkataan kita akan berbohong, kan? Kita mencela, kita bergurau dalam perkara-perkara yang melibatkan maruah, melibatkan fizikal, yang memang kita tahu benda itu tidak ada faedah, semata-mata hanya ingin menghiburkan orang. Sedangkan apa yang kita gurau itu melibatkan fizikal orang, melibatkan maruah orang. Kalau fizikal ni macam body shaming lah. Kita kata orang tu gemuk, kita kata orang tu pendek, orang tu gelap dan sebagainya. Itu adalah suatu perkataan yang sia-sia, walaupun pada kita ia adalah suatu gurauan, tetapi gurauan itu adalah gurauan yang tidak membawa erti yang bagus, tidak membawa makna yang baik lah. Okey. Kemudian begitu juga
gurau, senda gurau, kelakar, bual kosong, lawak jenaka serta segala perbuatan maksiat yang tidak membawa apa-apa faedah dari sudut perbuatan dan perkataan. Cuma senda gurau ni ada dibolehkan. Jadi kat sini maksudnya senda gurau yang tak dibenarkan lah. Kan? Jadi kadang-kadang senda gurau yang bercampur antara lelaki dan perempuan, bertepuk tampar dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang harus dijauhkan. Okey. Kemudian ia adalah selaras dengan apa yang dijelaskan dalam firman Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan secara membersihkan diri kepadanya. Jadi ditinggalkan percakapan yang tidak membawa makna, ditinggalkan perbuatan itu adalah perbuatan sia-sia, ditinggalkan benda itu. Baik. Kemudian melaksanakan suruhan dan menjauhi tegahan. Sesuatu yang dikesali dan amat menyedihkan sekali, di mana terdapat ramai masyarakat pada zaman kini yang menjadi hamba serta terikut dengan hawa nafsu mereka, yang mana sudut perkataan dan perbuatan mereka terdorong dan terseret dengan budaya yang tidak baik. Itu adalah kerana apa? Budaya yang datang kepada kita telah meracuni pemikiran, terutamanya anak-anak muda pada hari ini. Sebahagian daripada mereka lah, tidak semua. Dan budaya-budaya yang baru di zaman moden ni bukan hanya sekadar budaya berpakaian, budaya apa, bahkan budaya dalam bercakap pun. Kalau dulu biasa mula berkomunikasi dengan memberi salam, tapi hari ini mungkin bermula tu sudah dengan cara yang lain pula, cara berbeza kan, cara orang-orang Eropah dan sebagainya, mereka bercakap, bahasakan diri pun dah tak macam zaman-zaman orang dulu. Bahasakan diri pun dah apa orang kata macam gualu tu. Dia ajarkan dalam budaya kita pada hari ini tentang bagaimana cara komunikasi yang macam tu kan. Jadi ramai orang menerima, anak-anak muda kita menerima. Kemudian apa lagi? Budaya berpakaian, budaya dengan orang-orang yang lebih tua, sudah hilang rasa hormat. Okay. Dan lebih teruk lagi adalah budaya video game dalam internet, kan, kita panggil dia sebagai e-mobile. Dia main PUBG, dia main itu, dia main ni, yang mana memang pernah berlaku ada pelajar sekolah yang ketagih dengan bermain dengan game-game online ni, sehingga bila dia tak dapat, dia akan memaki hamun mak ayah dia. Ini memang ada berlaku. Sebab apa? Sudah dipasakkan dalam pemikiran dia dan ada kepada apa nama, main e-mobile tadi, macam tu. Jadi akhirnya ia menjadi ketagih. Jadi pada hari ini bukan soal dadah sahaja yang menjadi ketagih, bukan soal merokok sahaja menjadi ketagih, tetapi ketagih dalam bentuk yang baru ialah apabila dia bermain dengan permainan video game e-mobile itu. Akhirnya anak-anak yang umur 8-9 tahun dia dah kenal. Ketagihan ini membawa sesuatu gejala yang buruk, termasuk dah komunikasi anak-anak seperti itu akan menjadi negatif. Itu dia. Jadi akhirnya kita akan melihat pembesaran anak-anak ni. Bayangkan dengan umur 8 tahun, tetapi bahasa-bahasa yang keluar tu bahasa-bahasa yang kotor, yang mana kebiasaan kita lihat pada orang-orang dewasa. Jadi puncanya apa? Ketagihan yang dialami disebabkan permainan game di dalam mobile tadi. Kita tak nafikan bukan semuanya begitu, tapi kita lihat kalau benda itu tidak dikawal, maka akan berlakulah ketagihan dalam bentuk yang baru tadi. Okey. Kemudian yang mana sudut perkataan dan perbuatan mereka terdorong dan terseret dengan budaya yang tidak baik, di mana mereka terpengaruh dengan bicara kosong, pemikiran yang tidak berfaedah, kehidupan yang penuh mainan, berpoya-poya, sia-sia, majlis maksiat dan dusta, khianat, pecah amanah, rasuah dan korupsi. Hal itu menyebabkan mereka tidak sedar diri, lupakan Allah serta hari kebangkitan. Akhirnya
start daripada ketagihan-ketagihan itu, maka akhirnya akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam dunia yang mencabar pada hari ini, kita mendidik ahli keluarga kita, anak-anak isteri kita, masing-masing ada penyakit, masing-masing ada ujian. Mungkin anak-anak kita ujian mereka adalah dengan game tadi, keseronokan mereka, dunia mereka dengan telefon bimbit, dengan e-mobile-nya, dengan game dia. Keseronokan bagi seorang lelaki dewasa mungkin bola sepak, mungkin itu, mungkin ini, macam-macam. Keseronokan bagi seorang isteri, seorang perempuan mungkin berbelanja, mungkin shopping. Itu keseronokan dia. Tetapi semua keseronokan itu mesti dikawal, mesti dikontrol, mesti jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai benda tu ketagih. Kita bimbang ketagihan itu apabila kita melihat apa yang kita suka itu sehingga kita tak nak lepaskan benda tu. Jadi anak-anak yang ketagih dengan game ni, dia sanggup duduk dalam bilik sampai 5-6 jam, tak keluar, tak makan, tak apa, semua ni semata-mata nak hadap benda game tu. Kan? Jadi gitu. Jadi kita kena tengok golongan itu bagaikan membiarkan masa berlalu pergi dan mereka tidak sedarkan diri. Khasnya remaja. Kita baru ceritakan remaja. Mereka lupa masa depan, hidup tanpa haluan, tanpa pedoman, tanpa cita-cita, kabur hari muka, lalai, terjebak dengan berbagai gejala keruntuhan akhlak, sedangkan mereka lah pelapis dan harapan agama, negara dan bangsa. Mereka yang berjaya dan mempunyai sifat orang yang beriman itu ialah mereka yang meninggalkan segala perkara yang haram, menjauhi perkara sia-sia, sudut perkataan atau perbuatan dan cita-cita. Jadi yang benar-benar menghargai kehidupan, yang benar-benar menghargai keimanan itu, mereka yang menjauhi perkara yang sia-sia, sudut perkataan atau perbuatan. Sebab tu kita perlu sibukkan hari-hari dalam kehidupan kita ni dengan perkara yang baik lah. Maka kita ada catatannya itu. Kan, pagi kita bersenam, kemudian kita berkebun, kemudian kita solat duha, kemudian kita baca Quran, nanti kita rehat pula sampai tengah hari, kita qailullah pula, lepas tu bangun, kita siap-siap pula nak zuhur, pergi ke masjid, mandi, gosok bersugi, cari ilmu, balik daripada zuhur tu pula nanti cari majlis ilmu, dengar majlis ilmu dekat dalam internet. Tuan-tuan semua, kalau kita boleh mengisi tentatif harian kita daripada pagi sampai ke malam dengan semua benda ni, insya-Allah payahlah kita nak buat maksiat. Sebab dorongan-dorongan melakukan maksiat ini biasanya apabila kita tidak memenuhkan jadual kita ni dengan perkara-perkara yang baik. Kita tak paksa diri kita untuk nak mengisi kekosongan hari-hari dalam kehidupan kita dengan benda baik. Begitu. Kita kena paksa diri. Bila paksa diri, automatik maksiat tidak akan dapat menyelit di dalam hati kita. Jadi kenapa? Sebab hari-hari demi hari, hari demi hari ada rutin tetap yang kita buat sehingga melalaikan kita daripada nak buat maksiat. Macam itulah. Jangan sampai kita ada masa yang senggang kosong. Boleh ada masa tu tapi janji tak buat maksiat dah. Tapi kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat masa lapang. Akhirnya daripada nikmat masa lapang itu akan buat maksiat dia. Ini satu kerugian. Baik, kemudian mereka menunaikan segala perintah Allah dengan ikhlas sekaligus menjauhi segala maksiat seperti perkataan keji, umpat, mencarut dan memfitnah. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya hendaklah kamu berkata perkataan yang baik atau diam. Dua je pilihan yang kita sebagai seorang hamba Allah ada. Bila kita tak nak cakap benda yang baik, maka kita disuruh untuk diam. Maka dilarang pula untuk bercakap ataupun mengeluarkan perkataan yang buruk. Jadi Nabi tak pernah bagi 3 pilihan. Pilihannya 2 saja. Sama ada kamu bercakap yang baik atau kamu diam. Nabi tak pernah kata kamu bercakap baik, kamu diam, kamu bercakap jahat. Nabi tak pernah kata gitu. Menunjukkan bahawasanya apa yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita supaya menjauhkan diri daripada perkataan-perkataan yang buruk itu adalah suatu tuntutan. Sebab apa? Dibimbangi
Kalaulah orang-orang yang seperti ini kan, dia bercampur gaul dengan orang yang rajin buat maksiat, atau orang yang baik lah contohnya, dia itu ada kecenderungan untuk mempengaruhi orang-orang yang lain, orang soleh umpamanya, kan, untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Sedangkan Nabi tak pernah beri pilihan. Pilihannya cuma dua, sama ada kamu cakap baik atau kamu diam, itu saja. Fal yakul khairan aw liyasmut. Dua tu je. Nabi tak pernah beri pilihan yang ketiga, tak pernah. Kenapa? Supaya kita sebagai penganut, pengikutlah kepada, ataupun kita ni sebagai umat Nabi SAW, kita tak nak terbeban, di hari akhir esok. Jadi Rasulullah SAW dah buat begitu supaya kita ni, benda yang di sebalik yang kita tak faham adalah Rasulullah SAW sebenarnya nak menyelamatkan kita daripada masuk ke dalam api neraka. Maka sebab itulah falyakul khairan aw liyasmut, sama ada kamu nak cakap baik atau kamu diam. Dia tidak beri pilihan tiga. Ini macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Baik, menunaikan zakat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, menurut majoriti ahli tafsir, apa yang dimaksudkan dengan zakat dalam ayat tersebut ialah zakat harta atau zakat yang wajib ditunaikan. Jadi zakat yang wajib ditunaikan, zakat yang wajib ditunaikan ada berapa semua? Ada 5 kan. Bukan sahaja zakat fitrah itu, tetapi juga ada zakat-zakat yang lain, seperti zakat emas perak, zakat tanaman, biji-bijian, zakat binatang ternakan, itu semua zakat kan. Dan juga ada juga zakat-zakat yang lain, jenis-jenis zakat yang lain, seperti zakat Allahumma salli Muhammad, seperti zakat perniagaan, zakat pendapatan, itu contohlah. Jadi pada sampai tempoh yang telah ditetapkan, ada nisab, ada haulnya cukup, maka pada ketika itu wajiblah kita mengeluarkan zakat atas sebab apa yang telah diberitahu tadi. Okey. Kemudian tambahan pula ayat tersebut tergolong kategori ayat Makkiyah, dan zakat itu difardukan secara praktikal pada tahun kedua Hijrah, iaitu ketika di Madinah. Apa yang jelasnya difardukan zakat sewaktu di Madinah sebenarnya sudut penetapan kadar dan nisabnya yang khusus atau tertentu. Sedangkan hakikatnya sebenarnya zakat itu diwajibkan semenjak di Mekah. Sebagai dalilnya ialah firman Allah yang merupakan ayat Makkiyah, iaitu wa atu haqqahu yawma hasadih, wa atu haqqahu yawma hasadih. Maksudnya, dan keluarkanlah haknya, iaitu zakatnya, pada hari memetik atau menunainya. Menurut setengah ulama lain pula, barangkali atau boleh jadi juga apa yang dimaksudkan dengan zakat dalam ayat tersebut ialah membersihkan diri dan melakukan amal soleh, iaitu zakat daripada syirik, kekufuran, kekotoran dan dosa, selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah. Sedia bersih bertambah-tambah. Bertambah-tambah apa? Bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal baik. Dan sesungguhnya hampalah hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Itu dia. Jadi keberjayaan orang-orang yang beriman di atas dunia ini adalah kerana mereka itu adalah menjadikan iman dan amal kebajikan mereka. Itu dia. Jadi orang-orang yang hampa pula adalah orang-orang yang mereka itu daripada sudut jati diri dia sendiri sudah hilang dah, orang tak nampak dah. Jadi orang yang bersikap hampa itu dia terbenam tu.
dan membiarkan maksiat itu berada dalam hatinya. Jadi nampak kotorannya itu. Tu je. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman lagi, wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah. Dan ingatlah kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lainnya, iaitu orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Baik, jadi ada juga orang yang tidak membayar zakat. Sebab tu zakat ini adalah suatu perintah daripada Allah Ta'ala yang dikeluarkan daripada min malin mahsusah, harta yang khusus, min malin mahsusah, dan syarat-syarat untuk mengeluarkannya secara khusus. Tu maksud dia. Okey, dia panggil apa tu definisi zakat, saya lupa. Okey, saya lupa lah. Tapi itulah harta yang terkhusus, hendaklah dibayar zakatnya itu. Okey, kemudian orang yang tidak memberi zakat, maka dia tidak mahu membersihkan jiwanya dan hati dia. Tu. Sebagai rumusannya, kedua-dua pendapat golongan ulama tafsir tersebut membawa maksud dan pengertian yang sama, iaitu membersihkan diri dan zakat harta. Kerana semua itu membawa maksud zakat diri, jiwa, dan orang mukmin yang sempurna itu ialah mereka yang melakukan semua itu. Namun menurut pendapat Imam Fakhrul Razi, pendapat majoriti ulama tafsir yang mengatakan ayat tersebut membawa maksud zakat harta adalah pendapat yang lebih kukuh dan lebih tepat. Jadi zakat dalam ayat tersebut adalah zakat harta. Maka zakat harta ni kita kena tanyalah dengan bahagian contoh KWSP contoh. Dalam tu duit kita ada berapa ribu, 200,000, 300,000. So perlu atau tidak kita mengeluarkan zakat by orang kata dalam tempoh setahun masa kita cukup haul ke, kan, atau tidak bayar zakat. Itu kena tanyalah. Atau masa nak keluarkan duit RSP tu kesemua habiskan, kena bayar zakat ke. Ini kena banyak bertanya. Baik. Kemudian pembentukan peribadi melalui zakat. Okey. Kewajipan berzakat adalah ketetapan daripada Allah terhadap golongan kaya atau yang miskin. Cukup syaratnya dan diberikan kepada mereka yang berhak. Ni diberikan kepada mereka yang berhak. Jadi setelah syarat cukup, harta dia nak keluar cukup, maka dia kena beri kepada yang berhak. Okey. Antara mereka yang berhak tersebut ialah orang fakir dan miskin. Itu keutamaan kita, orang fakir dan orang miskin yang berhak menerima zakat itu. Kan? Jadi bila orang miskin datang berjumpa dengan kita, kan, mungkin kita bagi RM5. Contoh bila bagi itu bertujuan untuk meringankan bebanan kepada orang miskin tersebut. Tu je. Jadi itu adalah sebahagian daripada satu amal ibadah yang membentuk peribadi kita sendiri. Tu membentuk peribadi diri kita sendiri. Dan apa nama, dia tukar duit 10. Sekejap Baik. Jadi itu sebahagian daripada harta yang kita keluarkan untuk meringankan bebanan orang-orang yang susah, walaupun setakat RM5. Jadi kepada nak tahu hak itu menjadi hak mereka atau tidak, maka kita kena tengoklah latar belakang dia, kan.
susah dia, tanggungan dia dan sebagainya. Bahkan itu salah satu daripada sekian 8 asnaf lah. Banyak lagi lah, ada orang yang Ibnu Sabil, ada orang yang Gharimin, ada orang yang apa nama Allahumma salli Muhammad, adanya muallaf, tu muallafati qulubuhum, orang yang hati dia tu orang yang kita target dia tu akan masuk Islam, tu contoh. Jadi itu adalah hak-hak mereka, di mana sebahagian daripada harta kita itu dizakatkan untuk mereka. Tu dia. Baik, kemudian bukan sahaja zakat yang dimasukkan di sini adalah zakat fitrah, tapi juga dikatakan tadi adalah zakat harta. Jadi zakat harta kita tu yang ada pada kita lah. Jadi tanggungjawab dan kesedaran mengeluarkan zakat ini hendaklah diletakkan sungguh-sungguh pada diri kita. Jadi kalau kita ada simpanan banyak tak digunakan, contoh ada ternakan lembu, kambing, dan sampai tempoh setahun tu ada perlu dikeluarkan, maka kena keluarkanlah. Ini tanggungjawab kita. Baik. Sebagai rumusannya, okey, sebelum tu lupa saya. Okey. Sebagai rumusannya, kedua-dua pendapat golongan ulama tafsir tersebut membawa maksud dan pengertian yang sama, iaitu membersihkan diri. Okey, tadi dah saya baca Okey, sorry. Baik, kemudian pembentukan peribadi melalui zakat. Okey, tadi kita dah baca. Konsep utama zakat diwajibkan oleh Allah supaya harta akan berpusing dan berlega bukan hanya dimiliki oleh segolongan sahaja, iaitu orang kaya. Hal itu sesuai dengan harta itu sendiri yang merupakan milik Allah secara mutlak, bukan milik mutlak manusia. Ia dikurniakan kepada manusia sebagai pinjaman dan milik secara nisbi sahaja. Milik secara nisab sahaja, kan. Maknanya makna kata ada cukup syaratnya itu barulah dapat, kan. Tu dia, tu zakat tu. Kalau tidak cukup syarat, tak perlulah mengeluarkan zakat. Okey, cukup baru keluarkan. Okey. Antara kepentingan zakat ialah menghapuskan sifat kedekut, sayangkan harta dan mementingkan diri. Tu sifat kedekut, kan. Kadang-kadang kalau kita terfikir selama hidup kita, tak pernah kita mengeluarkan sesuatu daripada belanja kita khas untuk orang-orang yang susah, kan. Tapi bila Allah Ta'ala mewajibkan zakat, sekurang-kurangnya orang yang tak mampu itu dapat juga bahagian daripada kita, hasil daripada keluarkan zakat. Jadi kita cuba secara logik kita bayangkan, kalau Allah Ta'ala tidak memfardukan zakat ke atas kita ni sebagai hamba Allah, barangkali sikap untuk nak menolong orang lain, nak memberi kepada orang lain itu susah. Kenapa? Sebab tak disyariatkan. Bila tak disyariatkan, maka akan adalah hujah-hujah begitu. Akan adalah hujah-hujah begitu. Jadi kenapa tidak dikeluarkan? Sebab tak ada orang suruh. Sebab tidak disyariatkan. Sebab tidak menjadi satu kewajipan. Maka bila Allah Ta'ala wajibkan berzakat, maka disitulah sebagai hamba kita mentaati perintah Allah. Akhirnya nasib orang-orang yang susah ini terbela. Begitulah. Baik. Yang kedua, memupuk kasih sayang, tolong-menolong serta mahabbah antara penerima dan pemberi. Khasnya fakir miskin dengan orang kaya. Okey. Sikap mahabbah. Mahabbah maksudnya apa? Kecintaan. Kan? Rasa kasih sayang antara penerima dan pemberi. Sebab tu mereka yang benar-benar susah pasti akan mendoakan orang-orang yang yang bersikap bermurah hati, memberi kepada mereka. Sebab tu apabila kita memberikan sesuatu kepada orang-orang yang susah, lalu mereka kata semoga Tuhan dimurahkan rezeki, apa jawapan kita? Kita aminkan. Kerana doa orang-orang yang susah, doa orang-orang yang miskin, itu ada keberkatan dia. Maka bila kita kata, pakcik ni saya ada RM10, pakcik makanlah, dia pun kata semoga Tuhan diberikan keberkatan rezeki, kita aminkan doa itu. Kerana orang-orang yang susah ini, doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita anggap mereka ni tak ada nilai. Sebenarnya sifat kefakiran itulah sifat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tahu. Sebab tu kenapa Nabi SAW suka hidup dalam kefakiran. Sebab dia tahu bahawasanya orang hidup dalam kefakiran
paling utama sekali nak masuk syurga lebih cepat berbanding dengan orang kaya yang boleh masuk syurga. Kan disebut dalam hadis, perjalanan jarak antara orang miskin dengan orang kaya yang masuk syurga adalah selama 500 tahun. Kenapa orang kaya dapat masuk syurga? Kerana harta-harta mereka itu Allah Ta'ala soal secara teliti, secara detail. Mereka boleh mungkin ditakdirkan masuk syurga, tapi persoalan harta tu detail. Maka orang-orang miskin yang tak punya harta, yang soleh, beramal ni, mereka dah masuk syurga dulu 500 tahun sebelumnya. Jadi kerana itulah Rasulullah SAW sukakan kepada kefakiran. Suka kepada kefakiran. Sebab sifat kefakiran itulah yang akan memudahkan jalan untuk masuk ke dalam syurga. Okey. Kemudian khasnya fakir miskin dengan orang kaya, timbul kasih sayang. Yang ketiga, C, mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah kerana ia adalah amalan wajib serta menyebabkan harta yang dikeluarkan zakat itu bersih, subur, berkat serta berkembang. Jadi satu benda adalah ganjaran pahala, serta memelihara harta-harta kita yang lain itu daripada kotor. Kotor yang macam mana? Bila tak bayar zakat, maknanya hak orang-orang yang susah itu tidak kita penuhi. Jadi bila membayar zakat, dia seolah-olah telah membersihkan harta kita, mensucikan harta kita. Jauh daripada itu, sebenarnya harta kita itu bakal bertambah. Ini kena yakinlah. Okey. Kemudian meninggi atau meningkatkan ekonomi, taraf hidup Islam dan membawa kemajuan kepada negara. Membawa kemajuan kepada negara. Jadi bila kita bagi zakat, sebab tu zaman-zaman dulu bila dikeluarkan zakat, maka zakat zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, kehidupan orang-orang di situ sampai nak ambil duit zakat pun mereka tolak. Kenapa tolak? Sebab rumah khalifah pun buruk, kata dia. Rumah khalifah pun tak macam rumah khalifah lah orang kata. Rumah khalifah pun takkan kami orang miskin ni kami nak ambil duit zakat ini. Kami malu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini membawa kantong guni masuk ke dalam kampung untuk ditanya siapakah di antara tuan-tuan yang layak, yang nak menerima zakat. Masing-masing menolak. Menolak bukan kerana mereka itu tak nak. Menolak kerana mereka itu melihat sisi kehidupan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, tetapi kehidupannya sama macam mereka. Lalu mereka malu nak minta. Nak ambil pun malu. Jangan kata nak tanya, nak minta pun malu. Jangan kata nak minta, nak tanya pun malu. Begitu. Apatah lagi kalau Sayyidina Umar Abdul Aziz itu dia bawa guni tu dan dia offer siapa nak ambil. Tapi tak ada orang menolak, tak ada orang nak. Semua menolak. Kenapa? Lihatlah siapa Umar bin Abdul Aziz. Lalu mereka itu dalam keadaan serba kekurangan, mereka tak pernah minta. Jadi kita lihat di situ bagaimana dalam hati mereka tidak ada rasa orang kata susah hati kalau jadi orang susah. Begitu keadaannya lah. Yang ini banyakkan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebat iman mereka pada ketika itu. Mengurangkan jurang perbezaan taraf hidup pendapatan dalam masyarakat Islam dan antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi kenapa dikeluarkan zakat? Supaya jurang antara orang miskin dan orang kaya itu dikurangkan. Kan? Dikurangkan. Jangan nampak sangat rumah orang kaya, rumah besar-besar, tiba-tiba ada rumah apa nama setinggan dan sebagainya. Jadi kesian. Kan? Sebab apa? Tak seimbang. Kan? Nampak dia punya kasta, nampak dia punya jurang. Sedangkan kita disuruh untuk mengurangkan jurang perbezaan antara sama-sama kita taraf hidup. Kan? Mungkin orang rumah bawah kata orang duduk rumah pangsapuri itu rasa bagus, hebat, ada tu, ada ni, ada orang renang. Tapi orang rumah pangsapuri pula kata, orang duduk pangsapuri pula kata rumah bawah lagi bagus sebab nak buat apa-apa pun senang. Nak menanam pokok, nak bela haiwan, nak bela kucing. Tapi rumah apartment tak boleh semua-semua tu. Dia nak menanam tak boleh, nak membela haiwan pun tak boleh. Contohnya lah, kemana-mana ni dalam rumah tu situ je. Tapi kalau rumah ground, atas tanah, kita nak buat besar mana kita boleh buat, nak naik berapa tingkat kita boleh buat.
Jadi sisi pandang orang tu berbeza-beza. Orang yang apartment pula kata kami nak duduk rumah apartment ni sebab kami nak mudah pergi kerja. Kami bukan nak menanam apa, kami nak kerja. Kami suka duduk dekat tengah-tengah bandar sebab dekat dengan office. Contoh jadi setiap daripada orang itu dari sudut sisi pandang tentang harta, kaya miskin, jurang hidup ni berbezalah. Jadi kerana itu mungkin bagi kita orang tu tak miskin sebab orang itu boleh bekerja. Tapi miskin pada dia faham saya bekerja ni sebab nak cari tanggungan untuk anak, untuk suami. Contoh yang bekerja tu perempuan. Kan mungkin kita kata tak apalah dia kerja, dia bantu suami dia. Sedangkan kita tak tahu yang suami dia tu pun tak kerja dan sakit. Jadi kesusahan orang kita tak boleh nak telah. Tak boleh nak dia orang kata ditebak, ditelah orang ni betul ke susah, tak boleh. Tapi hanya kita bergantung kepada orang yang itulah. Bila dia kata saya orang susah, suami saya sekian-sekian, isteri sekian, maka kalau dia berbohong antara dia dengan Allah. Tapi tugas kita adalah apabila orang-orang seperti itu hadir, walaupun setakat RM2, RM10, tuan-tuan semua ada di dalam poket kita, berilah apa yang ada. Sebab tu jangan sekali-kali kita merasakan bila kita berinfak itu nampak kita buat kira-kira kerugian. Sebenarnya tak berkira-kira kerugian, sebab Allah Ta'ala akan beri lebih baik daripada apa yang kita nak. Tu dia. Tu paling penting. Allah Ta'ala boleh beri apa yang kita nak sebelum, makna katanya kalau kita tak minta pada Allah pun Tuhan akan bagi. Tapi kalau kita minta, Allah Ta'ala tahu kita bersungguh-sungguh. Macam itulah. Baik. Kemudian ujian daripada Allah untuk menilai manakah hambanya yang bertakwa dan benar-benar beriman. Jadi dalam banyak-banyak orang yang bayar zakat ni, kan, ada di antara mereka yang bayar zakat memang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujianlah, kan. Ada yang membayar zakat kerana nakkan supaya orang mengetahui. Dia tu bayar zakat. Ada juga macam tu. Dan ada orang yang bayar zakat, mereka itu dalam keadaan yang tak redha. Kenapa? Duit dia tak ada, patut nak pakai simpan, kena keluar zakat pula. Contohnya dia tidak redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu benda yang serius lah. Tak boleh dah begitu, kan. Maka kita kena faham setiap daripada apa yang kita buat dan kita laksanakan kerja yang kita buat, kita kena pastikanlah, maknanya bertindak dalam keadaan orang yang jujur. Begitu baik. Kemudian jadi bila kita kata bertakwa, maksudnya memastikan diri kita ni supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kehormatan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, iaitu mereka yang menjaga, mengawal kehormatan, kemaluan daripada terjerumus dan terjebak ke lembah zina atau perkara yang diharamkan. Jadi apa-apa faktor yang melibatkan tentang syahwat, dia pergi zina ke, liwat ke, sihak ke, ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu juga mengawal diri daripada perbuatan maksiat seperti zina, liwat, sihak. Sihak ni lesbian, sihak, sin, saya lupa dia. Sihak, sin, ha, alif, qaf, sihak. Maksudnya lesbian, perempuan dengan perempuan. Baik, tidak mendekati dan tidak menunaikan nafsu mereka melainkan terhadap pasangan mereka yang dihalalkan menurut akad perkahwinan yang sah atau pemilikan yang sah, iaitu hamba perempuan. Mereka yang menunaikan nafsu dengan saluran tersebut tidak mendapat celaan dan tidak ada kesalahan ataupun dosa lagi. Oleh itu, apa yang dimaksudkan dengan kehormatan di situ ialah kemaluan lelaki dan wanita. Untuk itu, mereka tidak melepaskan nafsu syahwat dengan cara yang diharamkan seperti berzina, homoseksual. Homoseksual tu liwat bagi lelaki. Dan istimna, iaitu mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan. Itu hukumnya haram. Imam Malik sendiri berkeluar fatwa hukumnya haram, menggunakan tangan.
Melepaskan nafsu syahwat dengan cara yang tidak diizinkan oleh syarak, seperti mengahwini lebih 4 isteri atau satu masa, melebihi 4 isteri satu masa, atau tuan perempuan yang bersetubuh dengan hamba lelakinya. Itu dia. Tuan perempuan yang bersetubuh dengan hamba lelakinya. Okey. Adalah jalan yang tercela. Begitu juga suami yang menyetubuhi isterinya arah dubur atau ketika haid dan nifas adalah jalan yang tercela. Maksudnya jalan yang memang Allah Ta'ala larang sungguh-sungguh, tercela, yang tak boleh dibuat. Berdosa lah maksudnya kan. Jadi di situ ada beberapa sebenarnya. Ada perzinaan, ada homoseksual, ada Allahumma salli Muhammad, adanya liwat. Tu dia. Okey. Jadi cara kita nak menjaga nafsu dengan betul adalah dengan melalui jalan perkahwinan. Itu saja. Lain daripada itu dimurkai oleh Allah. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu yang sampai bila perzinaan itu selesai kita pula ditakdirkan ada anak. Jangan. Sebab apa? Nombor satu, anak tu dah tak berdosa. Nombor dua, hukum dalam perzinaan lepas pada anak terlahir dia berbeza dengan hukum anak kandung sendiri. Tak sama. Sebab bapa kepada penzina, bapa kepada anak zina itu bukan bapa sebenar. Dia tak dikira bapa sebenar. Sebab lahirnya itu adalah lahirnya itu adalah dengan jalan penzinaan, bukan dengan jalan perkahwinan. Jadi anak tu kesian. Maka orang-orang yang kejam pada hari ini, mereka buat apa? Mereka lahirkan anak dan mereka hantar dekat mana-mana, letak kat depan pintu pagar masjid. Dia tulis nota situ sikit, tulis nota, sila jaga bayi ini, saya tidak dapat menyusukannya selama beberapa hari. Contoh habis. Kenapa? Sebab dia tidak merasa syukur kepada nikmat adanya anak. Cuba kita bayangkan kan, orang lain kan begitu. Orang yang betul-betul bernikah dengan jalan yang sah, kan, mereka tak ada rezeki nak dapat anak. Bukan setahun dua, bukan 8 tahun ke 9 tahun. Jadi ujian buat mereka. Sedangkan kalau kita tengok betapa senangnya penzina ini, selepas mereka berzina, mereka melahirkan anak dan buang. Kenapa agaknya tuan-tuan? Kenapa Allah mudahkan urusan mereka yang berzina ini lahir dan dibuang? Kenapa agaknya? Jawapan yang paling mudah adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan tuntut pengadilan daripada hasil zina ini. Dengan cara macam mana? Dengan cara anak-anak yang lahir ini yang dibuang ke tong sampah, bila di hari akhirat mereka akan mendakwa mak ayah mereka. Penting. Ini dah benda yang kita tak nampak sebenarnya. Walaupun mereka tu rasa seronok mungkin, tapi benda yang macam ini adalah sesuatu yang mungkin kita tak tahu, melainkan orang bagi tahulah, kan. Jadi kerana itulah, sanggupkah kita kalau kita jadi orang perempuan, kita melahirkan anak zina bukan sekali, bukan 2 kali, mungkin 5 kali. Dan 5 kali itu anak tu kita buang. Dan akhirnya nanti di hari akhirat esok, 5 anak ini akan dakwa kita sebagai mak kerana membuang mereka. Dakwa ini ayahnya tidak ambil kita untuk jaga, maka masuklah mereka ke dalam neraka. Sebab tu tuan-tuan semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita patut rasa kesian. Dosa berzina satu dosa, buang anak satu dosa. Jadi makna kata berzina dah salah dah, tapi anak jangan dibuang. Berapa ramai orang-orang luar sana yang tidak bernasib baik. Mereka ikut jalan hasil perkahwinan yang sah, tapi mereka tak dikurniakan. Jadi jangan kita ni yang dah dikurniakan itu mensia-siakan keadaan itu. Baik. Kemudian apa lagi situ? Melanggar batasan adalah tercela. Okey. Famani bertara wara adzalika faulaika humul adun. Maksudnya ia membawa maksud sesiapa yang menuntut atau mencari yang lain
selain isteri-isteri dan hamba-hamba yang mereka miliki, iaitu memenuhi hawa nafsu bukan terhadap para isteri dan hamba mereka. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Justru juga ayat tersebut membawa dalil dan bukti haram perkahwinan mut'ah. Haram perkahwinan mut'ah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan batasan yang tercela? Itu dia. Iaitulah orang yang dengan hawa nafsu dia mencari lain selain daripada isteri dan hamba dia, hamba sahaya. Itu yang tercela. Kerana Allah Ta'ala dah tetapkan yang hanya boleh untuk kita setubuhi adalah isteri kita dan hamba-hamba sahaja. Tu. Tapi manusia ni ialah mereka itu orang yang melanggar batasan daripada Allah Ta'ala. Orang yang bersikap, orang kata tak peduli. Kalau hukum Allah Ta'ala turun kepada dia pun dia sanggup. Dia ada yang macam tu. Maksudnya sehingga boleh mencabar kuasa Allah Ta'ala untuk bagi tahu pada dia, biar dia kena. Na'udzubillahi min zalik. Ni kita bimbang yang ini. Kita bimbang. Sebab kalau dia tidak beristighfar, na'udzubillah, dia tak ingat benda tu satu kesalahan. Kan? Itu contoh. Baik. Kemudian bagaimana juga dalil ini ayat ini membawa dalil dan bukti haram perkahwinan mut'ah. Tak boleh perkahwinan mut'ah tak boleh, tak dibenarkan. Erti kata lain, sesiapa yang mencari wanita selain daripada jariah yang diharuskannya ia menyetubuhi atau mengahwini lebih 4 isteri dalam satu konteks masa, itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Konteks itu juga ulama berselisih pendapat berkaitan istimna atau mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Okey kan, kita tengok Jadi okey. Jadi orang yang mencari wanita, lelaki yang mencari wanita selain daripada pembantu jariah yang jadi hamba yang harus disetubuhi atau isterinya sendiri, maka perbuatan tersebut dianggap melampau batasan. Tu dia. Okey, jadi jangan sampai tak boleh ada 4 orang isteri dalam tak boleh lebih ada 4 orang isteri daripada dalam satu masa. Maksudnya kalau dah ada 4 orang, dia tak boleh kahwin seorang lagi yang kelima, tak boleh. Tu dia. Itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia tak boleh macam tu. Okey. Dan ada juga kita panggil sebagai khususiyatul Rasul. Khususiyatul Rasul ni apa? Adalah satu bentuk pengkhususan yang dibenarkan kepada Nabi SAW. Khusus untuk Nabi saja. Iaitulah juga dalam bab perkahwinan, Nabi berkahwin dengan 11 orang isteri. 11 orang isteri. Kalau ikut jumlah naik si Nabi itu ada 11 orang lah. Okey. Kebanyakan mereka itu adalah ibu tunggal kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan. Jadi Nabi SAW berkahwin dengan mereka. Okey, sampai 11 orang. Jadi itu dibenarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi ia tidak dibenarkan kepada kita sebagai orang biasa. Tak boleh. Umat biasa tak boleh pakai, tak boleh beristeri lebih daripada 4 orang. Ada sebabnya. Kan? Ada sebabnya. Kita tahu Rasulullah SAW itu dia adalah orang yang merancang pelbagai. Kan? Berbagai perkara dirancang. Jadi Rasulullah SAW itu sendiri dia tahu bahawasanya sikap melampaui batasan itu adalah sikap yang tidak disenangi, maknanya akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu dia. Baik. Kemudian menurut pendapat Imam Ahmad, jadi makna katanya perbuatan yang melampaui batasan itu adalah tengok melihat kepada keadaan. Khususiyat Rasul khas untuk Rasulullah, ada untuk Rasulullah dan bukan untuk kita. Kita tak boleh. Sama. Kalau nak ikut yang ada pada Rasulullah tak ada pada kita, dari sudut ibadah ada. Maksudnya Rasulullah SAW diwajibkan untuk sembahyang malam. Itu tarbiyah. Tapi pada kita disunatkan sahaja. Tu, disunatkan sahaja. Okey, itu beza dia antara kita sebagai manusia
hamba Allah, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bezanya adalah dengan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Itu beza dia. Okey. Menurut pendapat Imam Ahmad, harus dengan syarat ditakuti terjebak ke lembah zina, tidak mampu berkahwin juga, tidak ada nafkah untuk isteri. Itu dia. Ulama berselisih pendapat berkaitan istimna atau mengangkat air mani dengan tangan. Pendapat pertama, Imam Ahmad kata harus dengan syarat ditakuti terjebak ke lembah zina dan tidak mampu berkahwin juga, tidak ada nafkah untuk isteri. Tu kalau dia rasa dia dah memang kalau dia tak kahwin ni dia akan berzina. Contohnya tak kahwin ni dia akan langgan, racun, ketagih gitu contohnya. Baik, maka hukumnya harus tidak mampu berkahwin juga, tidak ada nafkah untuk isteri. Nak kahwin pun tak mampu, nak bagi isteri makan pun duit tak ada, apa nak buat, macam tu kan. Jadi itu mungkin lah, mungkin. Bayangkan kalau keadaan mereka yang orang kata Allah Maksud Muhammad menggila dari sudut hawa nafsu, maka ada di antara itu mungkin kahwin cerai beberapa kali, 10 kali pun mungkin, 20 kali mungkin. Jadi keadaan-keadaan itu akan mendorong untuk orang itu buat satu jenayah. Itulah. Itu satu benda lah. Jenayah kekerasan ke, peras ugut ke, pukul isteri dan sebagainya. Okey. Jadi di sini disebutkan tadi, kalau kita takut jatuh ke lembah perzinaan, maka boleh. Maka boleh dengan air mani dengan tangan tadi. Tadi dia disebut di sini mampu berkahwin juga tidak ada nafkah untuk isteri. Nak bagi nafkah isteri tak ada sebab kerja tak ada. Okey. Jumhur ulama mengharamkannya berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik yang bermaksud 7 golongan yang mana mereka yang mana Allah tidak melihat terhadap mereka dengan pandangan rahmat. Mereka tidak disucikan, tidak dikumpulkan bersama orang-orang alim, dan mereka akan dimasukkan ke dalam kalangan orang yang mula-mula memasukinya. Antaranya ialah orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya. Tak boleh. Jumhur ulama kata mengeluarkan mani dengan tangan hukumnya haram, tak boleh, berdosa. Itu dia. Dan memang biasanya kalau ulama-ulama ini dihukum gitu kan, dia bukan hukum saya saja, tapi faedah dan kesan dia sampai hari ini. Faedah dan kesan dia. Kan? Kenapa Allahumma salli Muhammad, apabila kita faham keadaan itu, jadi kita tak akan buat sesuatu yang Tuhan larang lah. Kan? Jadi sebab itulah jumhur ulama dalam masa ini, mereka melihat perbuatan itu tak memberi apa-apa faedah. Dalam fiqh dia haram. Dalam perbahasan ilmu kesihatan pun dia akan bahas juga benda tu. Apa buruknya perbuatan mengeluarkan air mani dengan tangan tu. Ada orang kesihatan tahu benda ni. Sebab itu saya sebut tadi, orang terdahulu bukan sahaja haram, mereka itu bahkan ada di kalangan mereka yang mahir dengan ilmu-ilmu yang lain. Kan? Ada doktor yang hebat daripada dunia Islam suatu ketika dulu. Tu dia. Jadi nak cerita ya tuan-tuan semua, bagaimana ulama-ulama terdahulu sangat-sangat teliti dalam memberikan suatu hukum dan sendaran-sendaran hukum tersebut. Jadi bila sampai kepada kita hanya mengharapkan supaya logik akal kita memberitahu benda ni tak patut hukum haram. Contoh contoh saja. Saya rasa benda ni tak patut haram. Kenapa? Dia pun bagi hujah akal. Ini begini. Ini hak saya, ini hak saksi. Contoh saja. Maka maknanya kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan itu secara terperinci mengapa diharamkan. Tu dia. Sepatutnya kita tanyalah kenapa haram, kenapa diharamkan. Dia pun bagi hujah. Itu cara dia. Baik, maka logiknya ataupun relevannya diharamkan adalah
kerana ia perbuatan yang salah. Kerana ia adalah bukan tempat yang betul untuk menyampaikan hawa nafsu, menyalurkan keinginan hawa nafsu tu. Contohnya, itu tak boleh. Baik, jadi bayangkan Allah Ta'ala tak nak pandang wajah kita, tak nak pandang wajah kita di hari akhirat. Iaitulah dosa mengeluarkan tangan dengan air mani, mengeluarkan air mani dengan tangan. Jadi kita ni tuan-tuan semua, suami kalau datang hawa nafsu dia, maka balik tidurlah dengan isteri. Okey, pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ketika itu berada dalam rumah. Di luar rumah itu ada yang Sayyidatina Aisyah bersama kawan dia, dan mereka ni berbual satu topik tentang masalah dalaman lah, masalah dalaman kan. Sebab perempuan ini mengadu kepada Aisyah bahawa suami dia sudah lama tidak bersama dengan dia. Tu. Jadi mereka pun sambil bercakap tu gelak. Bila tergelak, Rasulullah SAW dalam rumah dengar. Maka Rasulullah kata, wahai Aisyah, apa cerita ni sampai tergelak-gelak ni kuat sangat kan? Apa yang digelakkan? Maka Aisyah pun kata, ya Rasulullah, sebenarnya tak ada apa cerita ni. Orang-orang ni cerita, dia kata dah lama suami dia tak buka kain dia. Contoh gitu bahasa ni gitu, dah lama suami dia tak buka kain dia. Maka Rasulullah kata, mana suami kamu? Suami saya ya Rasulullah tu kat masjid, zikir apa semua. Yang seorang lagi, suami kamu mana? Suami saya puasa tak berbuka-buka, tak buka langsung, puasa tak berbuka-buka. Na'udzubillah. Yang seorang lagi, mana suami kamu? Suami saya beribadah, semayang tak sudah-sudah. Maka Rasulullah kata, sekarang panggil suami kamu semua, aku nak jumpa. Panggil semua. Bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi kata, aku seorang Nabi. Nabi jawab, kata, kamu semua ni, aku nak beritahu, aku seorang Nabi, aku seorang bapa, aku seorang suami. Aku tidak pernah meninggalkan kewajipan-kewajipan yang telah diberikan kepada aku. Ni kata Nabi SAW. Sekarang kata Rasulullah, kamu berhenti puasa, kamu berhenti iktikaf di masjid, dan kamu berhenti sembahyang, kamu bawa balik isteri kamu, balik tidur. Masuk balik tidur tu maksudnya balik buka kain. Tu maksudnya. Rasulullah SAW nak suruh orang tu beri hak sebagai isteri. Maka bila begitu, tak timbullah cerita benda dalam-dalam ni, cerita kepada isteri Rasulullah SAW. Menunjukkan Rasulullah malu orang cerita macam tu, walaupun sesama orang perempuan. Sebab itu kita hari ni, alhamdulillah lah, kita ada masalah rumah tangga, ada kaunseling kan, biasa gitu. Tapi orang dulu mana ada? Orang dulu mana ada kaunseling? Kaunseling ni itulah daripada sahabat Rasulullah SAW, ataupun daripada isteri baginda Nabi SAW. Itu dia. Jadi kan itu, bagi orang yang belum berkahwin, memang disyariatkan untuk segerakan perkahwinan. Jangan hidup dalam keadaan membujang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berbangga, Nabi SAW berbangga bahawa kita ini hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ini orang-orang yang terlepas, yang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu satu, dan disebabkan perkahwinan itulah Nabi SAW suka, kerana menambahkan zuriat. Kita datang dengan zuriat kita di hari akhirat esok, Nabi gembira sebab zuriat keturunan Rasulullah SAW tu ramai. Jadi kita yang datang ni pun dialu-alukan sebab kita punya anak yang ramai, dan kita ada kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan. Itu benda yang penting lah. Okey. Jadi saya berhenti dulu setakat ini pada pagi ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan, amanah dan hubungan sesama manusia. Muka surat 98. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan, bermula daripada bulan 12 minggu depan, kita hanya ada kuliah bersemuka. Masih lagi kekal pada setiap hari Selasa jam 9 pagi. Sebelum ni kita buat petang, tapi bermula bulan 12 kita akan mula kuliah Selasa jam 9 pagi,
di Dewan Sulaiman lah, Dewan Sulaiman masjid ni. So siapa-siapa yang tak dapat ikuti kuliah pada 11 pagi boleh tengok nanti dalam dalam Facebook lah, Facebook rasmi masjid, insya-Allah. Baik, dan kita akan sambung nanti minggu depan tu terus pada muka surat 98 insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih atas pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kesihatan tubuh badan, masa lapang kita, dapat kita berjemaah solat dan dapat kita menuntut ilmu di Masjid Jami' Bandar Baru dah ini, insya-Allah. Sekian, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insya-Allah.